Yang kita hebat sebagai seorang doktor, saya ni nak cerita pasal diri saya. Doktor lain saya tak tahu, mungkin dia ada ubat lebih hebat pada saya, tapi saya tahu saya dia tak ada. Ya? Apa yang mampu saya buat ialah merawat pesakit-pesakit yang ada acute problem. Yang ada acute problem, maksudnya kalau kencing manis, gula turun, dia jatuh, dia pingsan, aku pandai nak bagi ubat. Bangun dia balik. Kenapa tadi? Ya? Dia pingsan, darah tinggi dalam kemasan, dapat penyakit apa dinamakan ketoacidosis. Pingsan 2-3 hari. Yang itu saya pandai bagi ubat, dia bangun balik. Selepas itu, penyakit dia berterusan. Seolah-olah tidak ada ubat. Seolah-olah tak ada penawar. Masalah saya sekarang, bila saya kaji balik, Rasulullah SAW 1434 tahun lepas mengatakan bahawa apa? Setiap penyakit ada ubat, melainkan tua atau mati. Tak ada ubat. Jadi persoalannya sekarang ni, kenapa tak ada ubat sekarang? Kalau ungkapan yang Rasulullah sebut pada waktu itu, iaitu setiap penyakit ada ubat, maka apa yang diungkapkan oleh Rasulullah yang mengatakan setiap penyakit ada ubat tu, sepatutnya ada dah ubat tu waktu itu dulu. Sepatutnya ayat itu atau hadis itu harusnya benar sekarang ini, dan haruslah benar untuk masa depan. Tetapi di mana penawarnya? Di mana ubatnya? Hari ini kita sama-sama tengok sebenarnya ubat tu ada ke tidak. Dan saya yakin ubat tu ada. Dan kalau tak ada, kenapa tak ada? Ataupun benda tu tak keluar daripada store lagi. Ataupun ada orang dah ambil pergi buat tempat lain. Dan tinggalkan kita semua dengan penyakit. Next. Sebelum tu saya nak kongsi dulu beberapa, ini fast slide. Dia ada beberapa. Ini kawan baik saya, Chief Surgeon of Malaysia satu ketika dulu. Ya, servis dalam bidang perubatan dia yang menjaga. Ni sekarang ni dah jadi pengikut saya ni. Dia lebih hebat, dia lebih cerdik, dia lebih pandai. Masa belajar dulu dia lebih belajar lebih, saya duduk main, duduk belakang-belakang macam tu. Bukan kata orang belakang tu tak bagus. Besok-besok semua jadi orang baik-baik tu. Ya. Saya dulu backbencher. Ya. Ini profesor saya di UKM dulu, Profesor Dr. Abdul Halim. Kehebatan dia stem cell therapy. Dan dia menggunakan taibat namana untuk persediaan untuk pasien-pasien dia dalam rawatan stem cell. Budak-budak yang tak berapa, yang cacat tak berapa nak cerdik tu, ya, yang kita panggilkan Mongolism semua tu, dia dah dapat result yang baik. Kalau ada kawan-kawan, ini bukan nak publicity juga, kalau ada kawan carilah dia dekat Ampang Puteri di Kuala Lumpur. Dia buat rawatan, Ini sahabat kita lagi, Dr. Amir Farid, my senior dulu. Dia juga menggunakan mandan taibat, ya. Dan dia buat penulisan banyak dalam Sarawak. This is another of my professor. Dia ni lebih sedar lagi, lebih awal, antara orang yang paling awal buat kerja-kerja ni yang saya tengah. Dia nampak benda ni 20 tahun yang lepas. Padahal he's a neonatal doktor, neonatologist. Jadi kanak-kanak yang umur 1 hari dan 1 bulan tu, dia lah expert. Masuk je bulan kedua, bukan kerja dia dah, kerja orang lain. This Profesor Dr. Aminah, dia researcher dalam bidang pemakanan dari segi ni. And dia ni antara orang yang awal tahu tentang gam Arabik ni. Dan dia buat kajian, dan banyak kajian-kajian dia buatnya yang saya sendiri kagum, tentang kehebatan almanah dan taibat ni sendiri. Next. Ini Ustaz Zahzan, antara perkara-perkara yang saya menjadi pakar rujuk pada saya tentang apa yang saya jumpa di dalam Al-Quran, apa yang saya jumpa dalam hadis. Persoalannya, dunia perubatan, bila tuan-tuan perempuan jumpa dengan seorang doktor, sebut saja tentang daging, dia kata apa? Kolesterol. Bagus tak bagus kolesterol? Tak bagus. Next. Tapi persoalan kita sekarang ni, adakah kalaulah daging itu tak bagus, yang kita buat kerja korban ni kenapa? Dan kenapa kita bagi benda yang tak elok kepada fakir miskin? Persoalan kan? Tapi kita tak tanya diri kita. Dan semua doktor akan mengatakan kolesterol tak bagus, kolesterol tak bagus. Jadi Rasulullah makan daging kenapa? Dia makan kambing pula lagi.
Oh, jangan makan kapi panas pada pakcik malam nanti. Next. Garam. Apa dia kata? Darah tinggi. Bagus tak bagus? Tak bagus. Benar ke garam menyebabkan darah tinggi? Saya sebagai seorang doktor, saya rujuk benda ni kepada Profesor Dr. Ruby, bahagian Head of Department di Universiti Melaya. Ya? Cerita dia panjang sebab saya dimaklumkan sini mungkin kalau ada ya antara sini saintis ke doktor ke ya yang rasa nak lebih tahu kenapa saya kata darah tinggi ni, kencing ni, garam ni sebenarnya dia kata yang dia kata tak bagus tu, saya kata bagus. Kenapa bagus? Sebab Nabi Muhammad yang sebut. Bukan Dr. Salihin sebut. Next. Gula. Bagus tak bagus? Bagus tak bagus gula? Kencing manis. Itu dia orang cakap. Itu yang saya cakap juga dulu. Tak. Kencing manis ni dosa makan gula. Tak baik. Kat Malaysia dah gula semua dah kena naik harga sekarang. Kononnya nak mengurangkan orang makan gula. Bertambah lagi dia. Bukankah kalau benda yang sesuatu yang kita suka dinaikkan harga, value dia bertambah dan kita nak lagi, bukan nak kurangkan. Saya kata bertambah nanti gula. Saya rasa strategi tak betul. Jangan marah lah kan? Persoalannya sekarang ni, gula, garam, daging adalah amalan Rasulullah. Makanlah secibis garam sebelum dan selepas makan. Kenapa garam? Ya, saya cakap memang benar. Ya, garam Rasulullah juga sebut saya tak sebut tentang kuantiti, berapa banyak kau nak makan. Tetapi persepsi yang kita dapat sekarang, hasil daripada dakwah yang dibuat oleh barat mengatakan garam tak bagus, seolah-olah kita mengiyakan bahawa garam tak bagus. Sebab apa? Nabi kata tak bagus. Kata bagus. Gula benda yang sama. Ya? Dia kata tak bagus. Kenapa tak bagus? Padahal Nabi kata makan sedikit, makanlah manisan dulu, betul tak? Makanlah manisan sebelum makan. Sebelum makan. Itu sebab kalau kita buat masa bulan puasa, kita makan kurma, minum air seteguk 2, boleh solat maghrib dulu, dengan tenang kita pergi sembahyang dan makan selepas itu. Immediate tip saya bagi. Kalau hari ni memang saya bawa Manang dan Taibat, tip ini saya nak bagi sebab tip yang saya nak bagi ni nanti akan mengubah insya-Allah kesihatan anda sendiri. Dan kita ubah ramai-ramai lepas ni. Tip dia apa? Gula. Nabi kata apa? Makan gula manisan sebelum makan. Tetapi barat mengajar kita makan sepuas-puas dulu baru ambil dessert, betul? Kenapa diubah? Saya duk fikir kenapa Rasulullah suruh kita minum makan manisan dulu. Rupa-rupanya dari segi sains dia memang ada. Dan yang peliknya ramai para doktor tak tahu. Hari ni saya kongsi. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku dalam badan kita semasa kita lapar ialah otak kita kekurangan glukos. Sebab otak memerlukan, itu petrol dia. Termasuklah jantung kita. Dia petrol dia nak bergerak, otak kita ni yang menggerakkan badan, menggerakkan jantung, merawat paru-paru kita ni ialah glukos. Bila kita lapar, glukos level turun. Ini dinamakan hypoglycemia dalam perubatan dia. Dan bila kita lapar, apa berlaku? Glukos turun, kita akan rasa letih, kita rasa mengantuk. Bila mengantuk, kita nak tidur. Sebenarnya itu refleks yang Allah bagi. Kenapa? Bila kita tidur, badan kita dah selari. Ada gula sedikit kat kaki ni, ada sedikit gula kat perut, dia akan mengalir ke otak. Itu sebab Allah bagi kita letih, bagi kita rasa mengantuk. Okay? Apabila kita makan manisan yang ada dalam gula yang ada dalam manisan ni dalam bentuk simple sugar yang mudah dihadam. Dan bila kita makan manisan tadi, buah-buahan ke kurma, apa kita punya kurma tu ke, gula yang ada simple sugar itu akan menyebabkan
dia dipecahkan ataupun metabolize di dalam kita punya mulut sendiri. Digestion, ada enzim dinamakan salivary amylase dalam mulut kita, dalam air liur kita, dan terus dia naik ke otak dan menyebabkan kita rasa tidak berapa nak lapar dah. Itu sebab terus kita sembahyang, ya, dan balik kita makan dengan tenang, berbanding daripada apa yang dia ajar oleh badat, suruh kita makan dessert. Kemudian dia kata dia bagi piring besar, pergi tawaf dulu. Dia kata tawaf apa? Tawaf meja besar. Apa diisi? Makanan. Ini kalau makan buffet lah. Kalau kat rumah kita duduk lah atas meja ke, tu pun tawaf juga. Sana bangun ambil sini ni ada penuh, ya, tangan je lah tawaf, tapi berdiri lah juga, ya. Apa yang berlaku? Otak tadi nak apa? Nak glukos kan? Tetapi apa yang kita ambil sekarang ni, karbohidrat dia, ya, protein dia, lemak dia, apa yang kita ada di situ, semua tak ada lagi glukos. Yang ada ialah kompleks sugar yang memerlukan masa untuk dia dihadamkan untuk menghasilkan gula tu tadi. Berapa minit yang nak dihasilkan? Mungkin 15 minit, 20 minit, 25 minit. Bayangkan, dalam 15 minit, 20 minit tadi, kita makan tetapi dalam keadaan lapar. Habis satu pinggan, masih lagi kita pergi round tawaf kali kedua. Perut diisi sepenuh-penuhnya. Masa tu kita tersandar, baru teringat nak minum air. Dalam air tu dia minum air sirap. Mak kata apa? Jangan makan, masa makan jangan minum air dulu. Betul tak? Itu untuk kanak-kanak. Kita dah tua, tak usah dengar mak, jangan cakap mak dah. Kita dengar apa yang betul sekarang ni. Nasihat kita sekarang ni, bila dia minum air tu, dalam air tu dah ada glukos, dah ada glukos. Immediately glukos naik ke otak. Allah, alhamdulillah. Belakang badan berjatuh. Kenyang. Ya? Jadi apa yang berlaku sekarang? Ingat kepada Rasulullah sebut apa? Makanlah semasa kamu lapar. Berhenti sebelum. Subhanallah, orang Singapura tahu ni. Tapi kita tak tahu secret behind dia. Ya? Makan masa lapar, berhenti sebelum kenyang. Kenapa? Rasulullah kata, kau makan sikit. Lepas tu tunggu 15 minit, 20 minit nanti kau kenyang lah. Sebab masa tu glukos naik. Maka lepas tu aku tak makan dah. Tetapi kita tidak, kita balon lagi. Sehingga perut penuh sepenuh-penuhnya. Dan apa yang penuh ni perlu dihadamkan oleh badan. Dan tempat yang glukos yang diperlukan sedikit tadi, dia tak minta banyak, dia minta sikit je. Yang lebih tu dia store. Dia store kat mana? Store di lemak-lemak kita. Store di keliling jantung kita. Store dekat kita punya organ. Yang menyebabkan beban kepada sistem insulin dalam badan kita. Lantas kita dapat penyakit apa? Kencing manis. Tukar sikit ni. Lepas ni pergi order dessert dulu. Saya kat Malaysia dah buat dah. Saya kata saya nak makan dessert dulu. Budak ni pergi jumpa manager dia. Saya tak dengar betul orang ni kata apa. Saya kata I want my dessert first please. Suka hati akulah, aku dah order apa dulu kan. Yang penting kau nanti cah aku. Jadi saya makan dessert. Peliklah juga orang keliling tengok. Lantak engkau lah. Aku nak makan ni cara aku nak makan sekarang. Ikut Rasulullah ajar kita makan. Satu lagi, hadis mengatakan apa? Isi perut kamu dengan 1/3 makanan, 1/3 air, dan 1/3 angin. Kita isi sepenuh-penuhnya sehingga angin yang ada atas perut sekali tu terkeluar, terbelahak. Itu tuan-tuan dan puan yang menyebabkan kita berpenyakit. Sebab kita lupa merujuk kepada apa Rasulullah suruh kita buat. Betul pertama. Lepas ni balik semua sihat dah. Ada lagi, belum habis lagi. Next please. Ini yang diajar oleh Barat. Saya bercerita benda ni belum masuk lagi bab amanah taibat. Saya punya chairman, saya punya director kata kau cerita pasal ni je, tak usah cerita yang tu. Aku kata aku suka cerita yang ni. Sebab bila saya cerita yang ni, nanti dia akan terus nak cari mana ada taibat dah. Ya? Model lifestyle. Ini yang dia ajar pada kita. Rajukan sikit. Nanti.
Ini yang dia ajar, fast food. Alhamdulillah. Saudara kita tadi dia sebut tentang McDonald bagus tak? Saya nak tambah KFC, Pizza Hut. Bukan saya cakap, tuan-tuan yang cakap. Okay? Ini amalan yang diajar pada anak-anak buah kita, anak-anak kita. Semalam saya sampai Labat. Pergilah makan dekat belakang masjid tu. Dia kata Masya Allah, sama dia macam Malaysia. Dia orang tak nak tidur, makan sampai malam. Ya? Bagi ayat tu. Kita tengok nah. Sekali lagi kita lupa. Allah dah perintah kita dah. Tidur waktu malam. Lepas saya sembahyang Isya, tidur. Kalau boleh waktu malam, bangun balik. Kita tak tidur. Kita pergi makan. Ya? Tidur waktu malam, bangun pagi, siang hari, bekerjalah. Cari rezeki. Ya? Bukan ayat ni saja. Surat ini yang sama. Ada nama ayat 9. Pun dah mengatakan, kalau kita ikut, insya-Allah selamat dah. Ya? Sebab apa? Hasil kajian yang kita buat mengatakan bahawa selepas Isya, kita punya insulin sistem tu dah tak keluar. Melainkan dipaksa keluar sebab kita makan. Itulah. Sepatutnya dia dapat rehat. Insulin tu sepatutnya tak bekerja berterusan. Dia bekerja banyak tu je. Ada beberapa hormon saja dalam badan ni. Contohnya growth hormon kita. Hormon yang menyebabkan kanak-kanak membesar tu. Itu sepanjang selagi dia tak besar, dia bagi adalah growth hormon. Itu sebab orang tua kata, jangan kacau budak tu. Dia tengah tidur. Jangan kacau dia tengah membesar. Betul. Itu benar. Budak tidur jangan kacau. Ya? Sebab nanti dia kacau kita. Bagi dia tidur elok. Next. Siapa hamba Allah ni? Ini saya nak buka ni. Nak buka petua macam mana kita nak jadi sihat. Nak buka ni. Mishnikov. Saya juga dimaklumkan untuk sanad saintifik sangat, jadi saya pendekkan cerita. Dia ni lah hamba Allah yang sebenarnya sudah menemui rahsia di sebalik kesihatan dan macam mana kita boleh hidup lama. Bila dia ketemu benda ni? 1908 dulu dia dah jumpa. Apa penemuan dia? Dia buat observation orang-orang yang duduk di Bulgaria semua hidup lama. Dan dia tengok orang keliling ni di Eropah tu banyak yang berpenyakit dan cepat mati. Tetapi orang-orang kat kawasan tu semua hidup lama. Jadi dia tengok apa common factor yang menyebabkan dia orang sihat. Dia dapati bahawa orang ni minum susu masam. Tak tahulah susu masam tu macam mana, tapi mungkin yang ada di kawasan kita ni mungkin yogurt lah kot. Dan dia buat kajian di Louis Pasteur Laboratory dekat Paris, dan dia bila dia periksa-periksa, dia tengok dalam tu ada apa? Ada bakteria yang disebut sebagai lactobacillus. Dan bila dia buat kajian, baru dia tahu orang yang minum susu masam ini, dia punya tahap kesihatan meningkat, immune system dia meningkat, antibody dia tinggi, dia boleh hidup lama. Dan dia berkata apa? Dia kata kalau manusia pandai mentadbir bakteria yang ada dalam usus kanak-kanak yang kecil, kanak-kanak ni boleh hidup 2 kali ganda usia aku. Waktu tu dia sebut ni umur 70 tahun. Dia mengatakan apa? Bahawa kanak-kanak tu boleh hidup sampai 140 tahun. Boleh ke? Kalau Malaysia tak ada 140 tahun. 120 pun tak ada. 90 pun dah jarang tak ada dah sekarang. Dulu ada, nenek saya sampai 100. Tapi sekarang semua dah cepat habis. Agak-agak mampu tak manusia hidup lebih 100 tahun? Boleh tak? 140 boleh? Tak boleh Pak Cik Nah? Saya pun kata macam tu dulu. Tapi bila dah terbuka hati nak baca kitab, bahawa saya tengok jangka hayat Rasul. Saya tak mau tengok ni. Nabi Allah Adam yang boleh hidup sampai 1000 tahun. Dan maklumat ni ada dalam kitab-kitab. Melainkan dalam kitab tu semua penulis semua bohong, saya tak tahu. Tapi ni dalam kitab. Saya tak mau tengok Nabi Allah Adam, sebab Nabi Allah Adam dijadikan di syurga. Ambil tanah di dunia ni. Malaikat buat naik ke atas. Tetapi manusia yang lain ini lahir daripada rahim.
Manusia yang biasa seperti kita. Macam mana Nuh boleh hidup sampai 1950 tahun? Hud boleh hidup, Idris boleh hidup sampai 300 lebih. Nabi Allah Ibrahim, Saleh. Mereka adalah manusia biasa macam kita. Tetapi hidup lama. Apa rahsianya? Betul tak betul? Ada orang bertanya, tu Nabi Muhammad meninggal awal macam kita juga, dia kata. Saya kata dia ni special. Kenapa? Ada ayat yang menceritakan kenapa dia mati meninggal awal. Sebab kerja dia sudah selesai. Surah Al-Maidah ayat 3. Ayat yang diturunkan oleh Allah selepas Haji Wida. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Allah, Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah. Kerja dah selesai, balik. Macam saya lah, kerja saya dah habis nanti, saya balik. Sebab orang Malaysia kononnya sayang dengan saya. Next. Cheat. Tak habis lagi tadi. Bagi balik Minshnikov. Agak-agak kalau Minshnikov kata benda ni orang manusia boleh hidup lama, apa maksudnya? Maksudnya dia bercerita tentang kesihatan, betul? Boleh hidup sampai 140 tahun, maksudnya cerita tentang longevity. Macam mana manusia boleh hidup lama. Adakah ini penemuan yang hebat? Ya, ialah satu penemuan. Itu sebab dia dianugerahkan oleh dunia Nobel Prize winner untuk medicine pada tahun itu. Ini satu anugerah yang tertinggi yang manusia boleh dapat. Dan sepatutnya ilmu yang dia anugerahkan itu disampaikan kepada manusia semua. Lebih-lebih lagi penuntut-penuntut yang belajar tentang perubatan. Dan para doktor semua patut tahu. Sumpah saya tak tahu dia ni siapa dulu. Kenapa dia disuruh, saya tak tahu. Sekarang ni anak saya alhamdulillah baru keluar daripada Newcastle University di Australia. Tanya, kau tahu dia ni? Tak tahu. Pelajaran tu sampai sekarang tak masih saya. Tetapi dalam bidang nutrition ada disebut sedikit. Dan saya yakin satu dunia ni tak berapa nak tahu pasal ini. So do more research, carilah dia apa dia. Sebenarnya dalam research dia panjang besar macam tu. Kalau baca pun tak habis. Okay, next. Ini bukan nak promosi dia, cerita dia. The West tak mau cerita, tetapi selepas sampai 30 tahun selepas itu, ni, Minoru Shirota juga bercerita pasal kesihatan manusia bila makan susu masam. Dia keluarkan Yakult. Subhanallah. Pendek. Allah memberi kita bakteria dalam badan kita 10 kali ganda daripada sel manusia. Kalau tuan-tuan tengok diri saya sekarang ni, saya berdiri ni, semua yang tuan-tuan tengok ada benda yang dah mati. Ya? Tetapi kalau nampak sebab yang saya kata mati itu sebab sel-sel ni yang dalam saja hidup, di luar semua mati. Ya? Kalaulah bakteria ni manusia nampak jadi zombie saya ni. Memang lari semua orang. Tapi alhamdulillah dia menjadi makhluk halus. Inikah yang disebutkan tentang makhluk halus yang boleh jadi baik untuk manusia. Saya rasa mungkin. Saya cakap inilah makhluk halus. 10 kali ganda. Kalau dikumpul-kumpulkannya lebih dekat 2 kilo. Walaupun badan kita ni besar, tetapi dia tu ramai, tetapi sebab dia kecil lagi daripada sel manusia. Kita belajar sepenuh-penuhnya tentang sel manusia, tetapi langsung tidak dipelajari tentang sel bakteria ini. Dan sesungguhnya sel bakteria ni tadi adalah sesuatu yang baik, yang Minshnikov sebut. Tetapi dalam perubatan, kita melihat benda ni baik tak baik? Bakteria baik tak baik? Tak baik, dia kata. Kalau boleh bunuh, basuh dengan deterjen ni 99, ambil sabun ni, sabun tak tahu lah, sabun Johnson ke apa, membunuh kuman 99.99%. Allah dah bagi kau nak bunuh pasal apa? Dalam badan banyak lagi yang dibunuh. Kita bunuh dengan macam-macam. Ya? Dan satu jenayah yang saya buat, saya bunuh dengan antibiotik. Nanti saya cerita pasal antibiotik. Next. Laju sikit. Ini bakteria dia. Cerita ni dah ada dalam National Geographic. Ya. Dia dah digest. Kalau saya kata Dr. Salim buat buku, mungkin tak percaya. Yang ni percayalah. Ya. Next. Ini saja nak share.
Saya menghadiri beberapa conference tentang bakteria baik dalam badan manusia. Dan cerita ni saya dapat masa saya di Brussels. Itu tahun lepas. Tahun ini saya pergi ke Amsterdam mendengar cerita yang sama. Apa cerita William Wade? Profesor Dr. David Collins College. Dia mengatakan apa? Dia ni doktor pakar gigi. Dalam mulut kita ni ada bakteria baik. Dalam mulut kita ada bakteria baik. Dia mengatakan bakteria baik ini menukar makanan. Dalam makanan kita ada satu chemical dinamakan mineral dinamakan nitrate. Nitrate ini ditukar oleh bakteria ni kepada nitrite. Dan nitrite dalam badan kita ditukar kepada nitric oxide. Nitric oxide ni bila masuk dalam badan, hasil daripada aktiviti bakteria baik dalam mulut kita menyebabkan saluran darah kita mengembang besar. Dan bila dia membesar, orang yang ada darah tinggi akan turun. Tak ada darah. Itu sebab doktor gigi itu mengatakan kemungkinan besar kenapa orang barat mempunyai masalah tentang darah tinggi sebab kita jaga gigi kita terlalu bersih sangat. Bangun-bangun ludah. Lepas tu gosok gigi, ambil pelat listrik kakak buang, bersih. Wangi tak? Sebenarnya penyakit tu. Ya? Sebab kita bunuh bakteria baik tu. Teringat pada amalan Rasulullah. Rasulullah buat pagi-pagi apa? Bangun tidur, dia minum dulu. Mungkin nitrate yang ada dalam mulut tu, yang satu malam dia yang terbena tu, dia telan minum. Mana Rasulullah tahu ni? Macam mana dia tahu? Inilah antara perkara yang kenapa kadang-kadang Rasulullah buat kita tak faham. Saya pun mau nampak. Kenapa nak bangun pagi? Kan berkumpul aliu banyak, aliu basi orang kata kan. Buang je lah. Rupanya aliu basi lah pakcik. Oi, yang paling baik sekali. Telan aliu basi lepas ni. Tetapi kalau aliu basi meleleh keluar, kalau sempat kita sedut, kita sedut. Tetapi kalau dah melekat kat situ, itu dah jadi najis. Melekat kat sini, najis. Tapi yang boleh sedut lagi, itu kesihatan. Okay, next. Bakteria baik dalam badan ni telah dipromosikan oleh banyak company sekarang, termasuk DuPont, termasuk Yakult, termasuk Nestle. Nestle tahu kan? Dia ambilnya satu bakteria ni, diculturekan, lepas tu dipasarkan kepada manusia. Dan dijadikan satu bisnes. Persoalan saya, kenapa kau ambil ni? Ini tak sampai pun 30. Padahal dalam badan kita ni ada lebih daripada 500 bakteria yang baik-baik ni. Kenapa kau ambil ni je? Itu sebab masa conference tu saya kata kau pergi belajarlah tentang ni semua, buatlah sekajian. Memang betul semua ni mempunyai fungsi yang baik. Bakteria ni mempunyai fungsi yang baik dari segi kesihatan. Dari segi minda, dari segi jantung, dari segi kita punya usus, dari segi masalah kanser, darah tinggi, kencing. Ini semua ada main peranan. Persoalan saya kata, kau teruskan buat research ni. Yang aku nak buat, aku nak bagi dia orang makan. Kita bagi makan dengan amanah dan taibat sebagai prebiotik. Makanan untuk bakteria baik ni. Dan bisnes ini sekarang ni sudah menjangkau hampir 35 bilion. 30 bilion pada tahun 2013. Baru-baru ni saya dengar dia kata dah sampai 35 bilion. Dijangkakan besok dah 45 bilion. Bisnes jual probiotik, bisnes jual bakteria. Jadi kalau ada tuan-tuan yang berhajat nak buat bisnes ni. Bagi orang sihat, tuan-tuan jual bakteria, saya nak jual makanan je saja. Tuan-tuan jual kereta, saya nak jual petrol. Saya nak bagi petrol untuk petrol jual. Alat servis sendiri. Next. Ini sabda Rasulullah. Setiap penyakit, perut manusia adalah tempat segala penyakit dan banyak makan itu punca pada penyakit. Perut manusia adalah rumah penyakit. Perut manusia ni rumah penyakit. Balik-balik. Mishnikov kata, jaga perut. Kalau dalam istilah perubatan disebut perut itu stomach. Tetapi saya kata orang tu kena langgar dan lori terburai perutnya. Kalau terburai perut tu apa yang terburai? Usus. Jadi ini termasuk usus saya rasa. Jadi
Mishkov kata kita jaga perut kita nak hidup lama, nak sihat. Rasulullah sendiri dah sebut tentang perut. Sebenarnya dunia perubatan juga sudah menyebut ini 2500 tahun dulu. Next. Ni manusia ni. Ini dianggap sebagai father of modern medicine, Hippocrates. 2500 tahun dia pun menyebut. Hari ini Cik Osman sebut tentang makanan. Dia kata apa? Let food be thy medicine and let thy medicine be food. Biarlah makanan itu menjadi obat kamu dan obat itu menjadi makanan kamu. Jadi perempuan, jaga perut, jaga makan untuk menjaga kesihatan. Supaya kita semua hidup panjang. Tahu tak sebenarnya Allah suka kita hidup lama. Ya? Selain daripada Allah suka kita berterima kasih kat dia, semayang kat dia, tunduk sujud kepada dia, dia suka kita hidup lama. Apa buktinya? Ada satu hadis mengatakan kalau engkau hidup seumur sampai 90 tahun dalam keadaan engkau menyembah dia, mengikut perintah dia, segala dosa yang kau lakukan selama ini akan dihindarkan. Dan segala dosa yang akan datang dihapuskan. Tak buat lagi, dah hapuskan. Jadi semua kita ni target untuk sekurang-kurangnya hidup 90 tahun. Masuk saja birthday 90 tahun, yes, ahli syurga. Tapi dengan syarat janganlah malam tadi buat benda tak elok. Ya, kita perbetulkan, ya. Ini Allah minta. Tak cari sendiri. Mana hadis tu? Ya. Jadi maksudnya Allah nak kita sihat. Allah nak kita hidup lama. Ya. Tetapi iblis nak kita hidup lama ke dia nak kita mati cepat. Ya. Next. Ini Hippocratic Oath, janji kita sebagai seorang doktor. Aku berjanji gini, aku berjanji gini. Ini yang originalnya. Ada dia sebut tentang dietetic measures for the benefit of the sick. Dia sebut tentang pemakanan, ya, untuk kesihatan manusia. Ini yang original. Tetapi bila kita tengok yang recent one, next, tidak ada langsung ni. Ini dibuat di New York tahun 2005. Dalam oath kita tu tidak ada langsung dah sebut tentang pemakanan. Kenapa? Dia orang tak nak tahu, saya rasa. Sebab pemakanan itu menghindarkan penyakit. Kalau kita jaga elok. But they take it off. Okay, next. Inilah yang kita nak sembang nanti, nak bercerita tadi. Ada 5 minit. Prebiotik, probiotik, antibiotik. Apa dia probiotik? Bakteria baik yang Mishkov sebut tadi. Bakteria baik yang Rasulullah jaga dengan baik. Bakteria baik yang tidak dibunuh. Prebiotik adalah makanan dia. Antara makanan prebiotik yang terbaik inilah dari mana dan taibat. Antibiotik itu yang Dr. Salihin bagi kepada orang bagi dia sakit. Sembuh sekejap je, konsultasi bagi antibiotik, sihat-sihat. Lepas tu sebulan nanti dia datang pula. Ya, di Malaysia ada boleh angkat tangan je minta antibiotik. Doktor, meeting. Antibiotik yang hari tu punya. Ambil. Tu sign. Claim dengan syarikat. Ya, Dr. Salihin untung, dia pun untung ketika tu, lepas tu penyakit dia. Ya, next. Antibiotik ni maksudnya anti-life. Bio tu maksudnya life. So masalahnya kenapa kita tak sebut dulu tentang pro-life? Pro-life tahulah pro apa dia. Kenapa tak cakap tentang pre-life? Kenapa kita diajar hanya anti-life? Tak ada seorang pun doktor bertanya ini. Lepas ni tuan-tuan, perempuan, kalau boleh, Tok Sah dah makan antibiotik, makan mana dan taibat, dan carilah makanan-makanan yang sewaktu dan seindah rupanya. Nanti saya sebut lagi makanan-makanan yang mungkin tuan-tuan nak tahu. Ya? Nak bagi tahu, tempe the best. Orang Jawa ni confirm, betul kan? Makan tempe. Banyak-banyak bangsa ni, bangsa Jawa yang pandai makan. Tempe dia makan. Makanan yang baik. Okay, next. Tuan-tuan tahu tak ini? Apa dia? Appendix. Apa kita tahu tentang appendix? Baik tak baik appendix ni? Appendix ini dia kata apa? Sesuatu organ yang tak diperlukan.
Dalam bahasa putih dia adventitious organ, rudimentary organ, useless organ. Apa lagi? Okay? Buang dia kata. Betul tak? Doktor kata buang. Anak saya dulu satu ketika pernah kena tali perut dia bersimpul. Saya duduk buat tarik. Masa tu doktor muda. Pakai tarik lah perut tu bagi keluar macam tu. Doktor yang pakar saya yang operation. Dia ada penyakit dia namakan interception. Dia tak malu cakap. Lepas tu dia kata tali pusat dia bersimpul. Terpaksa dioperate, kalau tidak bahaya anak tu kan. Lepas tu dia tengah bilik, Salin, appendix. What do you think, sir? Remove lah, no function. Okay, remove lah. Hampir 30 tahun lepas. Dia buang. Masa saya belajar juga, dia kata appendix ni tak bagus. Dan aku diam je lah. Tetapi andai kata dulu saya tahu appendix ni ada fungsi, dan sesungguhnya mesti ada fungsi. Takkan Allah nak bagi saya saja, betul? Mesti dah saya tanya. Saya pergi ke Mesir, mak saya punya nasihat dulu, dia kata, Salihin, nanti pergi luar negara, jangan lawan cakap cikgu. Aku ni orang baik, tak percaya tanya kakak aku belakang tu. Bila dia cakap pergi luar negeri, kalau doktor cikgu mengajar, jangan lawan cikgu. Jadi kita tengok bila dia cerita bahawa appendix tidak ada, tak baik, saya tak tanya. Padahal pada waktu tu, kalau ada kesedaran dalam diri saya tentang Islam, saya keluarkan ayat tu. Surah Ad-Din ayat 4, laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Dah aku buat sesungguhnya telah mencipta manusia dengan bentuk yang sebaik-baik dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Allah dah buat kita tu dengan cantik dah. Tetapi barat mengatakan appendix tak baik, buang kalau boleh. Tuan-tuan, perempuan, hari ini kalau masih ada appendix, simpan elok. Melainkan kalau sakit, doktor nak kena buang unless dia dah infected. Satu, kedua, kalau dia nak pecah dah. Kalau dah pecah, jangan tak buang. Ya, terburai perut kita nanti semua. Ya, memang arwah lah kalau dia terburai, tak dijaga. Jadi, tetapi nak buang dia sewenang-wenangnya, jangan. Ya, prophylactic treatment, saya yakin orang-orang yang nak pergi angkasa tu, mesti dia buang lah. Takut kat angkasa kena appendix. Buang awal-awal. Ya, next. Rupa-rupanya pada tahun 2007, seorang profesor mendapati bahawa appendix ini, disitulah duduknya bakteria baik dalam manusia. Saya boleh cerita lebih kenapa dia duduk situ kalau tuan-tuan nak tahu lebih. Tapi cerita tu saya nak cerita kepada para doktor kalau boleh. Kenapa? Bila saya tanya dia, apa maksudnya dia duduk kat situ? Kenapa tak duduk kat telinga ni? Kenapa di sana? Subhanallah, bila saya, ya Allah, hebatnya Rasulullah, hebatnya Allah ni. Dia letaknya benda ni kat sini. Semuanya untuk kesihatan manusia. Yang tu saya tak cerita sebab cerita dia ada panjang sikit. Dan mungkin tuan-tuan pun tahulah bahawa appendix itu sesuatu yang baik. Jangan buang. Allah dah bagi. Next. Okey. Apa fungsi bakteria baik ni? Bila bakteria baik berfungsi dengan baik, dengan kita bagi mana dan taibat dan pemakanan yang sihat, maka beberapa perkara berlaku. Antara lain, immune system dalam badan kita yang dikenali oleh Mishnikov tadi akan meningkat. Maka kita tidak lagi senang dan mudah dapat penyakit. Sekarang kita dah tengok immune system dalam badan manusia sudah tidak lagi mengenali badan dia sendiri. Dia pergi attack pula badan tu sendiri. Itu yang kita dapat penyakit-penyakit seperti immune disease itu, autoimmune disease. Penyakit eczema, penyakit SLE. Ada pernah tahu SLE ni apa? Tahu kan? Banyak penyakit, arthritis, semua autoimmune disease, dan penyakit diabetes type 1. Immune system dalam badan kita, bila benda masuk dalam badan kita, dia mengenal benda tu sebagai benda yang tak elok, maka dia attack. Tetapi sistem kita tu disebabkan dah dia kacau begitu rupa, dia dah tak kenal dah. Dia nak attack ke, nak balon je, sehingga dia nampak sel yang ada dalam pankreas kita adalah sesuatu yang menyerupai benda yang tak elok tu, dia attack kita punya pankreas. Itu menyebabkan kita kena kencing manis yang sama. Okay? Dia mempunyai banyak probiotik ni, dia akan melahirkan apa? Banyak vitamins. Lepas ni kalau makan mana taibat, simpan duit yang beli makanan yang ubat-ubatan tu, tak payah lah. Tetapi saya nak ingat hari ni,
Jika anda mempunyai penyakit-penyakit tertentu, kencing manis, darah tinggi, kanser yang perlu operation, minta maaf saya kata, saya masih lagi seorang doktor dan saya mempunyai tanggungjawab untuk menasihatkan tuan-tuan. Ingat bahawa para doktor hebat di dalam treatment acute problem. Tuan-tuan yang ada sekarang semua acute. Sakit lutut tu walaupun dia dah kronik, tetapi bila sakit, kalau dia kata tak bergerak sangat dah, masih lagi boleh makan taibat. Tetapi kalau mengancam nyawa, kencing manis, darah tinggi yang tak kontrol, makan ubat yang doktor bagi. Buah pinggang rosak, pergi dialisis. Jangan kau nak harap dengan ni dulu. Ya, ini akan membantu. Kalau ada masa saya cerita macam mana dia membantu. Dah kena accident, jangan kau makan mana taibat. Pergi buat rawatan dulu. Yang berdarah tu, pergi jahit dulu. Waktu kita cerita pasal mana taibat. Sebab ini membantu badan merawat diri kita sendiri. The body is the best healer. Dia sendiri yang merawat badan kita. Dengan bantuan bakteria ini. Dan bakteria ni kalau dia tak makan, long life lah dia. Betul tak? Kita kena bagilah dia sihat, baru dia bekerja dengan baik untuk kita. Tetapi kita sekarang dalam sistem yang ada, kita merosakkan dia, kita melemahkan dia dengan makan makanan yang kita makan. Tetapi ada satu perkara yang kita tak belajar, yang para doktor tak belajar, tentang pengeluaran short chain fatty acid. Ini nanti saya cerita lagi. Next. Go back. Ni nitrogenous byproduct. Ni bagi tahu ni. Bila tuan-tuan nanti makan mana taibat, yang paling best sekali kentut rajin sikit. Memang sedap, lawas. Perut. Tapi jangan melihat dia sebagai benda yang tak elok. Sebenarnya benda yang elok. Sebab minta maaf saya gunakan angin. Angin apa tu? Nak kata angin ahmar bukan. Angin tu keluar sebenarnya membuang benda yang kotor dalam badan kita. Termasuklah produk-produk nitrogen yang terhasil daripada metabolisme protein yang seharusnya dikeluarkan daripada melalui buah pinggang. Tetapi fungsi buah pinggang tu dah diambil oleh kentut. Jadi kita nak jaga kentut ke nak jaga buah pinggang? Kita nak jaga buah pinggang. Kentut lantak pi dah dia keluar. Betul tak betul? Jadi bila kita makan, beban kepada buah pinggang itu akan berkurangan. Itu sebab orang makan mana dan taibat yang nak rosak buah pinggang akan menjadi lebih baik buah pinggang dia. Dengan harapan bila dia terpaksa juga cuci, quality of life dia akan meningkat. Saya ada experience dalam dialisis ni. Saya bukan doktor pakar dalam dialisis, tetapi saya ada 3 pusat tadi dah beritahu dah. 3 pusat dialisis. 16 tahun dah antara doktor yang awal membuka pusat dialisis di Malaysia. Saya tahu. Dan bagaimana pasien saya, quality of life dia atau cara hidup dia bertambah baik bila dia makan mana dan taibat. Kalau lepas cuci selalunya dalam beg, nak balik tidur 2-3 jam. Ada keluarga yang rosak buah pinggang? Ada yang rosak buah pinggang dalam ni? Ada Orang-orang ni tahu apa yang saya masukkan. Jadi kebaikan dia memang hebat. Next. Inilah bakteria prebiotik. Apa itu probiotik? Ialah makanan dia. Tetapi saya nak beritahu, mana dan taibat ni pemakanan untuk bakteria, tetapi dia mengandung lebih daripada prebiotik. Nanti saya tunjukkan. Next. Apa sumber probiotik? Gam arabik nombor 1. Kedua, susu ibu. 10% daripada susu ibu dalam dia mengandung galacto-oligosaccharide. 10% adalah makanan untuk anak-anak kita. Itu sebab Allah perintah kita menyusukan anak selama 2 tahun. Ada sebab tu. Supaya imun sistem anak kuat, badan sihat. Tetapi kita umur 4 tahun, 4 bulan, 5 bulan dah bagi macam-macam makan dah. Apple 3%. Ini saya nak share. Apple bila makan, cuci bersih-bersih, nak cuci dengan sabun ke, nak cuci dengan apa ke, kalau boleh jangan kopek kulit dia. Yang tak ada gigi tu tumbuk-tumbuk lah, makan kulit sama. Agak-agak tak boleh nak tu Sebab di kulit tu lah sebenarnya ada pektin, the prebiotic. Dalam tu banyak air je, gemuk air je. Sama juga kalau kita makan buah pear, kulit itu jangan buang, makan. Itu yang terbaik.
Okay, next. Ini dapat daripada Wikipedia internet. Dia dah sebut dah. Akasia gum arabic yang datang daripada mana Taibat ni, the richest source of natural prebiotic. Okay, next. Ini prebiotic produk kita ada. Laju sikit. Apa hebatnya mana Taibat? Antara lain inilah dia. Dia mengandungi bukan saja protein, bukan saja dia punya minerals dia, antioxidant property dia, banyak. Tapi ini antara perkara yang saya nak sebut, iaitu amino acid, protein dia. Apa protein yang ada? Dia mengandungi dalam badan manusia ni kita memerlukan 20 amino acid. Amino acid ni ada batu bata kepada protein. Ada 20 semua. 9 diperlukan oleh manusia yang manusia tak boleh buat, perlu makan daripada luar. 11 Allah dah bagi. Tak ada yang 9 ni, memang kita berpenyakit, memang kita akan sebutlah. Tetapi dalam mana Taibat ni, 20 tu ada. Tak ada satu pokok, tak ada satu haiwan, tak ada satu benda yang lain yang mengandungi semua 20. Itu pendek cerita. Jom lagi. Kalau risau tak cukup iron, makanlah. Risau tak cukup kalsium, mana kalsium? Ni. Satu sudu mana ni kandungannya lebih banyak daripada kalsium dia daripada satu gelas susu. Perempuan memerlukan kalsium lebih pada orang lelaki. Kenapa? Orang perempuan hilang kalsium 3 tempat. Masa melahirkan, mengandungkan anak, semua tulang anak tu semua mak punya kalsium. Masa menyusukan pun yang sama. Masa menopause pun yang sama. Jadi ibu-ibu makan banyak sikit mana Taibat untuk meningkatkan. Makan, minum susu banyak-banyak. Next. Mana Taibat juga mempunyai antioxidant property. Ini bukan Dr. Salihin buat, UKM buat. Boleh tanya Profesor Dr. Imanah. Pergi cari dia kat Bangi. Saya boleh bawa jumpa. Betul ke Dr. Salihin cakap ni? Saya boleh bawa pergi jumpa office dia. Next. Ini antibacterial activity dia. Kita tengok sekurang-kurangnya ada 2 nah. Satu Vibrio cholera, maksudnya orang yang kena kolera tu, kena taun tu, makan ni sembuh. Tuan-tuan, perempuan kalau berjalan mana cerit-berit, makanlah Taibat. Lenyap, tak payah makan antibiotik yang doktor bagi tu dah. Tak payah makan Lemotil ke loperamide yang bagi, tak payah. Makan ni, kering terus. Dia juga bagus untuk E. coli. Orang perempuan selalu penyakit masalah E. coli ni. Bagus, makan ni. Next. Dia juga stimulate kepada urat saraf. Ini kehebatan dia. Antara lain, bila stimulate urat saraf, maksudnya dia stimulate otak. Saya kata mana dan salwa ni diberi kepada orang siapa? Orang Yahudi dulu. Persoalan saya, adakah disebabkan makanan ini yang menyebabkan orang Yahudi lebih hebat, lebih bijak, lebih pandai daripada kita? Saya kata kemungkinan besar. Allah yang bagi pada benda ni kepada dia. Sebab bila kita tengok kajian mengatakan bahawa almana tu boleh stimulate kita punya rangsangan, maksudnya kalau anak-anak kita bagi makan mana Taibat, saya rasa kecerdasan otak dia akan bertambah. Anak cemen saya, cucu dia kecil, budak kecil, tetapi macam budak yang dah umur tak sampai 2 tahun, dia punya kepintaran dia tu, macam mana reaksi dia dengan orang ni, macam umur dah dekat 3 tahun. Jadi sesuatu yang kita boleh bagi. Lebih-lebih lagi saya rasa lah dekat dunia kita sekarang ni, menitik beratkan tentang pelajaran, tentang kecergasan minda. Kita bagi anak-anak kita. Bagi pelajar-pelajar makan, biar cergas. Dan banyak lagi penyakit-penyakit yang dia boleh buat. Renal failure, chronic end-stage renal failure. Next. Constipation. Pakcik-pakcik yang rasa-rasa susah nak ke tandas tu, duk tekan-tekan tak lepas-lepas, makan nano. Dia lepas nanti. Anti-obesity, makcik-makcik, selain daripada teknik makan dessert tadi, makan KMRI. InsyaAllah kita boleh kurangkan. Kanser. Anak saudara saya sendiri kena kanser, non-Hodgkin lymphoma. 3 minggu hilang penyakit. Cerita tu pun satu panjang cerita dia. Tapi nak cerita, memang saya terkejut. Kalau kat Malaysia tu kata, terkejut beruk aku. Pernah tengok beruk,
Segar tak? Mata dia terbeliak tu, macam tu. Terkejut beruk saya tengok macam mana boleh baik ni 3 minggu. Padahal doktor pakar tu kata kau kena buat rawatan ni selama berapa? Selama 6 bulan, 8 bulan. Dia sendiri terpodik. Macam mana ni? Saya bawa jumpa kawan saya, slide dia punya x-ray dia. Ya. Dekat dengan jiran ni. Dr. Roslan nama dia. Ketua Bahagian Onkologi Malaysia. Saya tunjuk slide ni. Saya tak cerita mana tak hebat. Kau cerita tengok slide aku, anak buah aku ni sakit. Kau tengok slide dia macam. Persoalan dia kata, ni slide orang yang sama ke? Sebelum rawatan, lepas rawatan. Ni orang yang sama. Orang sama. Aku mana ada mesin berjuta-juta ni. Tengok nama kan sama kan? Tu nak pendekkan cerita. Bahawa para doktor sendiri terkejut melihat kesan Madan Data Hebat kedap kanser. Okay, next. Probiotik. Bila kita makan Madan Data Hebat dan bakteria kita sihat dalam perut kita ni, beberapa perkara berlaku. Keluar gas yang banyak, badan bertambah sihat, tenaga, vitamin dan short chain fatty acid. Ini yang saya nak cerita. Sebab saya rasa ada kaitan dia. Sebab saya tadi cerita ni nah. Saya kena laju sikit hari ni. Dia ada 3 jenis propionic acid, acetic acid, butyrate. Acetic acid ni sebenarnya cuka yang terhasil daripada bakteria makan Madan Data Hebat ni. Dan cuka ni kita tahu Rasulullah sebut apa tentang cuka? Amalan dia. Kalau ada cuka dalam rumah tu, cukuplah dia punya perasa. Makan Madan Data Hebat, bakteria sendiri akan keluarkan cuka dan beri kesihatan pada manusia. Tetapi saya seronok tengok propionic ni. Propionic ni bila pergi kat kita punya liver, apa dia buat? Dia block ada satu enzim dia namakan CoA reductase yang mengurangkan penghasilan kolesterol. Kita takut makan daging tadi pasal apa? Kolesterol. Nabi boleh makan kenapa? Sebab bila dia makan benda ni, dia makan, sebab Nabi dia tak ada doktor Badawi kat sana yang pergi potong appendix dia. Ya, dia tak ada makan benda-benda yang kotor. Dia tak ada makan antibiotik. Dia banyak makan susu, minum susu. Itu sebab dia boleh makan daging. Kita nak makan daging, amalkan cara dia. Sebab dia makan daging. Ya? Jadi inilah sebenarnya jawapan kenapa Rasulullah kata boleh makan daging. Tapi dengan syarat kau ikutlah sunnah aku. Barulah kau boleh makan daging macam ni. Ya? Okay, next, lajukan. Next. Yes, lagi. Okay. Saya sebut apa tadi? Saya sebut Nabi suruh kita makan gula dan garam. Ini lidah ya. Masa saya belajar dulu, dia kata lidah kita ni di belakang sekali tu tempat perasa pahit. Tepi-tepi di belakang pahit Itu sebab kalau makan ubat jangan jolok kat sana. Ubat jangan tok belakang sangat. Termuntah keluar. Pasal pahit dia lagi bertambah. Tok depan, ya. Sebelah-sebelah ni untuk masam. Itu sebab kalau kita makan benda yang tak rasa betul tak? Tetapi tengok depan. Untuk garam dan gula bersedia dah di depan. Menunggu di depan. Menunggu apa? Bila kita makan garam, bila makan manis, terasa saja nasi tak masuk lagi ni. Segala jus yang keluar yang perlu menghadamkan makanan yang akan datang ini sudah tersedia. Macam mana ni? Masa saya belajar saya tak nampak implikasi. Baru sekarang saya sudah, ya Allah, Rasulullah suruh kita makan, diletaknya sensation ni di depan sekali. Ya? Macam mana dia tahu? Wallahualam. Next. Nak tahu macam mana saya katakan asal usul Madan Data Hebat? Sebab mata saya terbatas, saya tahu ada Q&A ni. Ada tak soalan tertentu? Sebab saya banyak slide ni. Ada tak soalan tertentu yang nak saya fokuskan sekarang? Tak ada, saya jalan dulu. Okey. Asal usul Madan Data Hebat ni cepat mana? Saya ini cerita dia. Al-Quran menyebut Madan Data Hebat ni di tiga tempat ya. Mana ya? Data Hebat disebut dalam surah Waqiah ayat 28. Ya. Tetapi mana disebut 3 tempat? Ya. Cepat. Surah Taha, surah Baqarah, ya, mana Salbah. Dan inilah ciri-ciri dia dalam tafsir Al-Qutubi mengatakan mana itu sesuatu yang manis. Saya nak bagi tahu Madan Data Hebat kita tak manis sebab dari pokok tu manis. Di sini dia tak manis sebab kita buat ke dalam bentuk powder. Tapi yakinlah, percayalah, memang tempat tu saya sendiri dah makan. Saya dah rasa. Ya? Mana adalah madu, mana manis, mana adalah roti. Bukan roti kata roti
Gardenia apa benda tu? Roti ni maksudnya makan. Mana adalah masdar. Masdar ini sesuatu yang mudah kita dapat tanpa berusaha. Sebab mana ini terdapat di padang pasir. Next. Mana merupakan cendawan juga. Tengok dari segi fizikal dia. Ini Ibn Khatir juga dapat di pohon. Dia kata di pohon. Mana ada di pohon. Kalau dia kata mana ni datang daripada bumbung, aku kata bohong lah. Kalau dia kata benda ni datang daripada dalam gua, bohong lah. Dia kata di pohon. Kita dapat barang ni pun daripada pohon. Mana bererti getah seperti embun, dia kata. Dan buah yang kasar. Next. Tafsir ini juga menyebutkan tentang madu dan tentang pohon. Next. Okay. Saya nak ingatkan, selepas tuan-tuan tahu di mana saya dapat benda ni, saya nak mengingatkan bahawa teknik untuk mengeluarkan property dia, prebiotic dia, property value ni telah dihasilkan oleh Dr. Isam As-Siddiq, seorang menteri di dalam kerajaan Presiden Bashir satu ketika dulu. Dia yang menemukan the prebiotic value. Tetapi orang barat menganggap gamma ribik ini sebagai E414, hanya layak untuk diletakkan di dalam Coca-Cola. Sebab E414 dia menyimpan rasa tu, the flavor tu. So dia gunakan flavor ni, property itu, ekspor benda-benda yang berpenyakit. Gula-gula, Coca-Cola, banyak cerita dia. Jadi dalam Coca-Cola, baik ke tak baik? Tak baik dah Coca-Cola. Sebut tentang halalan thayyiban tadi. Tak ada apa? Kalau empat Okay, next. Ini antara fungsi dia. Kita tak mau yang ni. Kita nak dia punya dietary fiber, probiotic value. Next. Ini tempat yang saya pergi dulu. Ni Tuan Haji ada duduk belakang. Okay, next. Laju ni. Daripada pokok dia, getah dia. Next. Seperti embun tak? Menyerupai embun. Next. Next. Seperti cendawan. Next. Sari buah yang kasar. Ada betul? Tunjuk satu. Saya ada satu je ni. Minta tolong bagi balik nanti. Okay, next. Next. Okay. Saya nak share sesuatu lah. Selama yang saya sebut ni, tuan-tuan setuju tak bahawa sebenarnya kesihatan ni kita boleh jaga sendiri? Boleh nak? Hari ni saya nak share satu perkara. Next. Saya nak cerita pasal sayur-sayuran. Dan ini, kalau boleh nak, kalau tak sehati dengan tuan-tuan, jangan marah saya. Saya nak cerita je. Tuan-tuan yang pilih. Tuan-tuan yang fikir. Hari ini saya nak mengatakan bahawa, dan apa kaitan tajuk ini dengan almana dan apa kaitan dia dengan kesihatan manusia. Kaitannya begini. Saya nak mengatakan bahawa sayur-sayuran yang Dr. Salihin suruh mak-mak bagi anak-anak makan pada umur 6 bulan, padahal anak tu masih lagi tak ada gigi, saya kata kisarkan dia supaya anak tu makan sayur, dan semua doktor kata sayur ni perlu dibagi. Saya nak mengatakan sayur-sayuran bukan makanan untuk manusia. Lepas ni ada orang tunggu kat jabat untuk kat highway tu kan, aku tak tahu. Tapi nak cerita juga. Boleh nak dengar tak? Nak dengar. Apa alasan dia? Alasan dia untuk dia meyakinkan kami dulu, palinglah mudah. Tapi saya nak beritahu. Setahu tuan-tuan, perempuan, Rasulullah makan sayur tak? Rasulullah makan sayur ke tidak? Pendekkan cerita, tak makan. Kalau makan besok, tolong cari, hantar kat saya maklumat dia. Tapi saya dah buat research, saya dah tanya beberapa ustaz, dia orang pun tepuk dahi. Ya Allah, doktor, saya pun tak tahu. Soalan cupu mas ni. Rasulullah tak makan sayur. Ada 2 sayur dia kata yang Rasulullah makan, iaitu labu dengan mentimun. Labu dengan mentimun. Tapi saya tanya balik, labu dengan mentimun ni sayur atau buah? Biji dia kat mana? Buah. Bukan sayur. Apa bukti yang mengatakan sayur-sayuran ni? Saya kata, kenapa sayur-sayuran ni tak bagus? Saya kata, itulah
antara penyebab penyakit dalam manusia. Dan tidak ada satu pun dalam Quran, hadis, ayat-ayat yang memerintah kita untuk makan sayur. Tetapi ada beberapa ayat yang mengatakan sayur bukan untuk manusia. Hari ini saya nak tunjuk. Minta maaf saya bukan ustaz, tapi saya nampak. Lepas tu saya rujuk pada ustaz. Betul tak ustaz? Betul lah ni. Apa bukti dia? Next. Naluri kanak-kanak. Suka makan sayur tak? Naluri ni siapa yang bagi? Allah yang bagi. Tapi kita lawan, kita langgar dia. Kita ajar, kita paksa. Makan sayur, makan sayur. Budak tak. Pernah tengok tak budak macam tu? Kau tak nak kan? Tak bawa jalan. Kita tipu dia, kita gula-gulakan dia. Boleh nanti beli kereta. Beli doll. Boleh. Makan juga. Lama kelamaan dia menjadi kebiasaan dan dia menganggap mak aku bagi aku sayur, aku tengok dia ceria sangat, happy sangat. Jadi untuk memastikan mak tu sentiasa happy, dia makan sayur macam kambing tadi. Kambing tu makan sebab dia nak mengiyakan mak dia makan. Tapi kita kenapa nak ikut macam kambing? Tapi bila kita bagi coklat dengan aiskrim, menjilat dia, betul? Siapa yang ajar? Tak ada siapa yang ajar. Allah yang perintah. Allah perintah anak-anak ni sebab dalam coklat dengan aiskrim ni ada susu yang Allah perintah untuk kita makan. Next. Hendaklah kamu menyusukan anak selama 2 tahun. Next. Kat mana dia orang makan dia punya sayur? Kenal tak dia? Ini Michael Jackson. Tak tahulah, betul ke tak Michael Jackson. Saya tak kenal dia, tapi itulah dia. Dia tak makan sayur. Tapi ada orang kata, doktor, dia makan sayur. Makan apa? Dia makan seaweed. Aku kata, menyelam lah kau ambil seaweed. Cubalah kau menyelam. Hidup sihat dia. Betul lah dia orang hidup sebab dia makan daripada ikan. Ikan banyak omega 3, betul lah. Itu pun Allah dah perintah. Makanlah daripada khazanah yang aku bagi daripada laut. Allah dah perintah dah. Dia orang ikut perintah. Ini bukan orang Islam pun, tapi ikut. Yeah. Next. Pakcik, abang-abang, makan kangkung tak? Pernah tak makan kangkung, makan keluar selai? Pernah tengok tak? Ada kan? Ada tak tahulah kangkung kat sini dia lain. Tapi kat Malaysia makan kangkung kalau tak gigit banyak-banyak, tak lumat, dia akan keluar selai. Lebam je sikit. Betul? Apa maksudnya? Maksudnya kangkung yang kita makan tidak dihadam. Tak dihadam, tidak juga diserap dalam badan. Malah dibuang, dikeluarkan melalui Subhanallah. Next. Sebab manusia ada satu perut. Kita tidak ada perut macam lembu. Siapa nak makan seseorang, makan macam lembu. Next. Ini dalam buku perubatan anak saya. Dia mengatakan apa? Next. Selulus. Sebab dalam sel wall dia, seseorang ni, dia ada selulus. Selulus ni satu karbohidrat yang tidak larut, yang tak boleh dihadamkan oleh manusia. Dalam buku perubatan pun dah sebut selulus, iaitu seseorang ni cannot be considered food for humans. Dalam buku perubatan. Tapi yakinlah takkan ada budak-budak kita yang nampak benda ni. Next. Kenapa? Selulus, mengapa serat tak baik? Serat mengandung selulus dan tidak boleh dihadamkan. Sebab kita tak ada selulus. Ya. Bowel cleansing, ya. Dia kata serat ni bila dia masuk dalam perut kita akan terkeluar semua. Dia jadi macam penyapu, dia sapu habis semua. Termasuklah bakteria baik, bakteria jahat habis keluar. Termasuklah, ingat tak kalau kita ambil mineral water, tumpah mineral water, kita ambil tissue paper tu daripada apa? Daripada serat kan, daripada pokok kan. Kita cuci, dia menyerap tak? Macam itulah. Dia serap habis kita punya mineral dalam perut kita ni, bagi keluar. Kita nak mineral tu atau nak bagi dia keluar?
Tak payah makan serat dah. Lepas tu dia kata serat ni bagus untuk bowel cleansing. Saya kata bowel cleansing ni kita nak cuci benda yang kotor, betul tak? Tanya persoalan saya, benda yang ada dalam perut ni kotor ke tak kotor? Kotor. Kotor ke bersih? Kalau kotor saya nak kata ni, saya ambil uduk, saya bawa yang kotor ni pergi sembahyang. Boleh? Boleh tak? Itu kan amalan kita. Lepas ni kita nak pergi sembahyang, ambil uduk, pergi sembahyang. Tak sempat lagi tandas. Tandas pun ada 2-3 tempat je, tak tempat nak habis keluar. Ya? Kita boleh sembahyang dengan keadaan yang kononnya kotor ni. Boleh tawaf tak dengan apa yang ada dalam ni? Hanya kalau dia keluar saja kotor. Tak kotor macam air liuk tadi. Boleh sedut, okey break. Kalau melekat keluar tu masuk kotor. Maksudnya dia nak kita cuci benda yang dianggap bersih kalau ada dalam tubuh badan kita. Tapi dia kata bowel cleansing, cuci. Banyak ubatan yang digunakan. Clean the bowels. Saya kata, kenapa nak clean the bowels? Sebab bila kau buat macam tu, kencing manis, kau punya probiotik tadi, bakteria-bakteria baik tadi akan terhilang begitu saja. Boleh buka ni BibleLife.org ada berceritakan tentang fibers ini sebenarnya tidak baik. Surah Maidah dia mengatakan tentang makanlah makanan yang baik lagi halal. Halalan thayyiban. Sahabat kita dah sebut tadi. Dalam Quran jangan kita makan sesuatu bukan hanya kita nak melihat kepada halal tetapi haruslah ia thayyib. Ya? Harus halal dan thayyib. Saya tanya saya seorang, halal tak halal? Halal tak ke tidak halal? Halal, tetapi ada kena thayyib. Ia tidak thayyib. Ya, next. Ayat pertama saya nak tunjuk. Yang mengatakan bahawa tumbuh-tumbuhan tadi adalah untuk yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak. Ayat pertama. Second. Dalam surah Abasa ayat 28, saya nak pendekkan cerita. Ada mengatakan wa anaban wa qadba. Ainab tu anggur. Qadba ni adalah dalam buku ni dalam mushaf ni ada mengatakan ini Abasa 28-29 cek ni. Mengatakan sayur-sayuran untuk makanan kita ni. Ya? Dan saya terkejut. Dalam Quran ada sebut suruh makan sayur. Rupa-rupanya next. Mana pakcik tu? Masa saya di Madinah dulu buat haji dulu, saya jumpa Allah ni. Dan dia menceritakan anaban wa qadba tu sebenarnya qadba tu bukan sayur-sayuran, tetapi rerumputan yang saat masih segar dimakan oleh binatang ternak. Bayangkan semua orang bila baca yang ini tafsir kat Malaysia buat ni. Tak tahu kat Singapura dia kata apa. Ya? Cuba cek. So it's something yang mengelirukan manusia sendiri. Next. Ya? Makan mentah ni. Dalam bahasa tafsir bahasa Inggeris mengatakan fodder. Qab itu adalah fodder. Next. Ini lagi satu yang very interesting. Surah An-Nahl mengatakan dialah yang menurunkan hujan dari langit sebahagian daripadanya untuk minuman kamu dan sebahagian lagi menyebabkan tumbuh-tumbuh pokok-pokok untuk kamu melepaskan binatang-binatang ternakmu makan padanya. Apa yang tumbuh kat pokok? Daun-daun, betul. Buah-buahan ke apa nanti cerita. Dia mengatakan apa? Aku turunkan hujan setengah daripadanya untuk kamu minum, setengah lagi untuk, dia bukan kata setengah, separuh, sebahagian daripadanya, dan lagi sebahagiannya untuk tumbuh-tumbuhan. Tumbuh, pada tumbuhnya kamu melepaskan, saya suka ayat ni, melepaskan binatang ternakmu makan padanya. Maksudnya apa? Ternakan tadi kita lepaskan untuk dia makan daripada pokok itu. Kita tengok binatang kalau pergi ke pokok dia makan apa? Tu untuk siapa tu daun tu? Untuk dia ke untuk kita? Untuk dia. Bukan untuk kita. Allah dah sebut. Dan kita sebutkan lepaskan ternakanmu. Maksudnya apa? Lepaskan dia. Jangan ikat dia, lepaskan dia. Jangan pergi tambak dia, pergi masukkan dia dalam feedlot kita ni, kurung dia, lepas tu kita beri makan, potong pokok-pokok, tumbuhkan jagung, ambil jagung bagi dia makan. Rosakkan alam sekitar untuk bagi dia makan. Allah perintah kita untuk melepaskan dia supaya nanti bila dia kencing, bila dia berak, nutrien yang ada dalam badan tu kembali kepada bumi. Mati dia kembali kepada bumi. Mati kita pun kembali kepada bumi.
Dan nutrients yang ada tadi akan mengairkan balik bumi itu sendiri. This is environmental problem. Allah dah sebut tadi. Lepaskan. Jangan masuk dalam feedlot. Yang macam Malaysia pun mula dah buat kencing berak dia semua masuk dalam lubang besar, masuk subsoil. And you're not going to get. Jangan kamu menyebabkan kerosakan di bumi. Ini antara perkara yang kita rosak di bumi. Next. Tetapi dalam Al-Nahl ayat sebelah dia ada dia menyebutkan dan menumbuhkan bagi kamu air hujan untuk tanam-tanaman. Tanam-tanaman yang disebut ni boleh confusekan kita. Tetapi bila saya pergi kepada syarah dia, next. Go back to the ayat. Go back to. Yang disebut tentang zar'a ni, apa yang disebutkan tanam-tanaman sebagai zar'a ni? Kita mungkin mungkin ni kot sayur dia. Tapi tuan-tuan, bukan itu yang dimaksudkan. Zar'a ini sebenarnya corn, iaitu jagung, biji-bijian. Nanti kalau baca, doktor ada dalam ni. Jadi yang ni saya dah bincang dengan beberapa ustaz dah. Next. Apa bukti dia? Dalam surah Baqarah ada menyebutkan tentang. I have 5 minutes to explain it. Okay, good enough. Dalam surah Baqarah ayat 61 menceritakan pasal orang-orang Yahudi yang lari bersama Nabi Allah Musa, lari daripada Fir'aun. Cerita ini ada berkaitan dengan surah 57 Baqarah 57 tentang Al-Manna dan Salwa. Apa yang berlaku? Mereka lari menyeberang Lautan Merah, dan bila dah seberang, Fir'aun ikut. Bala tentera Fir'aun dikambuskan oleh Allah, dan bila dah sampai seberang, dia kata ya Nabi, minta pada Tuhanmu. Tuhanmu, bukan Tuhan dia, minta pada Tuhanmu makanan. Maka Allah turunkan apa dia? Allah turunkan bagi naungan dari panas matahari, dan pada waktu yang sama Allah turunkan manna wa salwa. Dalam ayat Baqarah 58 nanti kalau tuan-tuan tengok, Allah perintahkan dia orang untuk pulang ke Baitul Maqdis. Pulanglah kamu dalam keadaan tunduk pintu depan, makanlah apa saja yang kamu mau. Tetapi dia orang kata no, tak mau nak pergi, nak balik. Takut nanti mereka dicekup balik sebagai hamba abdi. Malah dia cabar Musa, ya Musa, pulang kamu dengan Tuhanmu. Allah dah tahu dah, ni memang ni ketegak ni. Tahu ketegak memang orang ni takkan ikut. Maka disesatkan oleh Allah kaum Bani Israel ni selama 40 tahun di padang pasir, di padang tih. Hanya makan apa? Manna wa salwa. Maka setelah 40 tahun dia orang pun dah fed up. Masuklah ayat Baqarah 61. Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar. Dia kata, aku dah tak sabar dah. Aku dah fed up dah nak makan apa yang kau bagi ni, manna dan salwa ni. Aku nak sekarang tak mau daripada apa yang Allah bagi daripada langit ni, aku nak benda yang datang daripada bumi. Yahudi ni bagi atas, dia nak bawa bagi kiri, nak kanan kot, macam itulah kita dah. Apa yang dia minta? Dia minta sayuran, mentimun, bawang putih, kacang, bawang merah. Dan Nabi Musa macam, adakah kamu nak meninggalkan sesuatu yang baik dan mengambil benda yang tak baik, yang kurang baik? 3 minit macam mana cerita tergantung. Sebutlah cerita. Nak ceritakan, saya melihat ke 5 dalam ni mengandungi serat. Nabi Musa mengatakan bahawa sebenarnya ini adalah sesuatu yang tidak baik. Dan bukti yang mengatakan ini tidak baik adalah dalam ayat ini. Turunlah kamu ke bandar. Ihbitu Misran, dia kata. Turun kamu. Kamu kalau nak aku dah bagi macam ni, tapi kau nak juga benda ni, kau nak, kau pergi turun sana. Dan ayat ihbitu ni juga sama dimasukkan dalam surah ayat Taha, di mana Nabi Allah Adam diperintah turun ke bumi sebab dia menghampiri pokok. Jangan kau hampiri pokok ni. Dia pergi juga. Kau nak juga pokok ni, kat bawah tu lagi banyak. Ihbitu, turun. Hanya satu saja ayat ihbitu ni yang digunakan oleh Allah semasa memerintahkan Nabi Allah Nuh untuk turun daripada bahtera. Itu dia tak marah. Tapi 2 ni memang digunakan dalam keadaan yang marah. Ini yang saya mengatakan bahawa, dan bila saya tunjuk benda ni kepada Ustaz Don, dia kata, ya Allah doktor, dia kata, saya tak tahu pula. Padahal saya tak suka sayur, dia kata. That is his statement. Tetapi doktor, dia kata, Nabi makan timun, dia kata. Tapi dengan syarat. Syarat apa Ustaz? Nabi makan timun dengan daging.
Itu sebab kita kat Malaysia, dan saya juga yakin kat sini, kita makan sate dengan timun. Saya tengok, oh betul lah juga. Tapi itu sebab kok kita pun makan ratah bawang juga. Itulah sebab mungkin kita juga makan dengan kacang. Subhanallah, orang yang mencipta sate. Memang hebat orang ni, dia tahu ayat ni. Ya? Tetapi bila kita tengok next syarah dia, Ibn Khatir, saya ada kitab dia, nak tengok boleh tengok ni. Kitab ni ya. Yang mengatakan apa? Adakah kamu nak makan, ingatkan kamu masih lagi yang kamu minta tu? Apa yang kau minta? Kau nak menggantikan dengan makan makanan hina yang berupa sayur-sayuran dan sebangsanya. Kategori apa sayur-sayuran? Apa kategori dia? Makanan yang hina. Tuan boleh tengok nanti. Next. Saya juga rujuk pada Bible. Bukan pada akidah dia, kepada kontennya. Ini juga mengerti Bible mengatakan, better a meal of vegetable where there is love than a fattened calf with hatred. Eloklah kita makan sayur-sayuran tetapi dengan keadaan yang penuh dengan kasih sayang, daripada makan lembu yang sehat yang Nabi suka makan tetapi penuh dengan hatred, kebencian. Apa maksudnya? Maksud dia nak imply bahawa sebenarnya sayur-sayuran tu baik tak baik? Sayur-sayuran tu tak baik. Tak apalah yang tak baik pun, selagi ada kasih sayang. Macam orang bercinta budak-budak sekarang lah. Duit tak ada, belajar pun tak ada. Tak apalah bang, duduk jangan abang, tak makan apa, kita makan pasir, macam orang tak apa. Janji ada kasih sayang. Macam tu lagi. Ya? Sanggup makan kasih sayang. Ya? Dia nak menceritakan bahawa sayur-sayuran itu tidak baik. Next. Ini juga, one man's faith allow him to eat everything, but another man's faith is weak. Maksudnya, kalau orang yang makan sayur-sayuran ni tergulung kepada orang-orang yang lemah imannya. Ini Bible. Ya, nak percaya tak percaya, baca aje lah. Itu saja. Ini hanya biasa. Kita pun tahu Bible macam-macam dia orang dah buat. Banyak lagi slide yang saya nak bercerita tentang mana dan taibat, kebaikan dia. Tapi percayalah cakap saya Percayalah cakap saya bahawa mana dan taibat ni sesuatu makanan yang cukup hebat untuk tuan-tuan makan. Walaupun tak faham cerita dia, makan dulu. Makanlah dulu. Ya? InsyaAllah sihat. Ya? Hanya masalahnya ada orang bila makan ni, saya kata kentut lebih sikit. Perut. Ya? Tapi kadang-kadang waktu ketika dia makan makanan taibat ni menjadi kesihatan untuk bakteria kita, dan bukan hanya untuk kesihatan bakteria, tapi kandungan dia yang amat menakjubkan saya. Bila saya jumpa ni, ya Allah, ya Tuhanku, hebatnya barang ni. Ubat yang sepatutnya aku jumpa 30 tahun dulu, baru sekarang nak jumpa. Ya? Saya rasa itulah dulu. Ya? Nanti kalau ada sesi lagi, saya rasa ada setengah jam untuk sesi soal jawab. Saya menghormati masa. Terima kasih. Tak puas juga, kita sambung kemudian. Ya? Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.